Kalau tidak kerana bintang, tidak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tidak akan saya berdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, barisan panel hakim yang arif, lagi bijaksana, yang sedang menuju mahkota keadilannya. Penjaga masa yang sentiasa peka dengan jamnya. Para peserta yang saya kagumi serta hadirin dan hadirat sekalian. Pohon mawar berselang salak, tumbuh tinggi tiada ditebang. Raja-raja Melayu berkuasa mutlak, lambang kuasa semak dan imbang. Hadirin dan hadirat yang dihormati, sebagai pembuka tirai perbincangan yang pertama adalah baik jika kita menerusi akar-akar cerutuk sejarah sebelum terbentangnya hamparan indahnya negara Malaysia. Apabila memaribilia ini membawa kita ke ratusan tahun yang lampau, nyatalah bahawa institusi diraja sangat signifikan bagi rakyat Malaysia kerana satu institusi yang disanjung tinggi dan memainkan peranan besar dalam bukanlah satu institusi yang hanya bagi rakyat Malaysia kerana satu institusi yang disanjung tinggi dan memainkan peranan besar dalam kestabilan politik, ekonomi dan sosial negara. Raja-Raja Melayu bukanlah satu institusi yang hanya bersifat seremonial dan rubber stamp. Sebaliknya, adalah satu badan yang ditubuhkan oleh pembuat perlembagaan sebagai nilai tambah kepada 3 cabang badan pembahagian kuasa, iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Institusi raja ialah satu institusi tradisional yang sedia ada sebagai teras sistem pemerintah dan pentadbiran sesebuah kerajaan Melayu yang telah muncul berabad-abad lamanya. Manakala semak membawa makna, mendengar dan memerhati secara teliti dan imbang pula membawa makna tidak bersebelah. Jika dirangkumi tajuk pidato kita hari ini akan membawa makna institusi raja-raja sebenarnya merupakan satu badan yang mempunyai kuasa mutlak untuk memastikan pentadbiran negara berada di lantasan yang betul mengikut acuan Perlembagaan Persekutuan. Raja maupun Sultan berperanan sebagai semak dan imbang supaya ketua-ketua bagi badan eksekutif, perundangan dan kehakiman menjalankan tugas dengan adil dan penuh tanggungjawab. Hadirin dan hadirat sekalian, Majlis Raja-Raja berperanan sebagai penjaga perlembagaan persekutuan menjadi fokus utama. Mauduk pidato saya pada hari ini, Seri Paduka Baginda ialah ketua negara tetapi bukan ketua kerajaan kuasa eksekutif yang diberi kepada baginda adalah tertakluk kepada peruntukan undang-undang yang diberi dan yang diperuntukkan dalam jadual kedua Perlembagaan Persekutuan, iaitu Perkara 39. Namun Yang di-Pertuan Agong boleh menggunakan budi bicara melantik Perdana Menteri. Dalam membuat lantikan itu, Yang di-Pertuan Agong hendaklah memastikan individu berkenaan mendapatkan kepercayaan majoriti anggota Dewan Rakyat di Parlimen. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memecat Menteri Kabinet atas nasihat Perdana Menteri. Seri Paduka Baginda juga mempunyai kuasa budi bicara dalam perkara pembukaan Parlimen. Timbang tara dengan budi bicara Majlis Raja ini amat kita tagihkan kita berdepan dengan konflik politik yang melanda negara kebelakangan ini. Atas kebijaksanaan institusi raja-raja inilah kekerohan politik yang melanda Putrajaya dan Perak dapat diatasi tanpa pertumpahan darah.
Hadirin dan hadirat sekalian, mauduk pidato yang seterusnya Seri Paduka dan Raja-Raja Melayu berperanan membawa hala tuju pembangunan agama Islam di Malaysia. Perkara yang berkaitan hal ihwal agama Islam adalah terletak secara eksklusif di bawah kuasa Sultan dan Yang di-Pertuan Agong Negeri yang tiada Sultan. Dewasa ini kita dikejutkan dengan isu penggunaan kalimah Allah. Terdapat agama lain memperjuangkan penggunaan kalimah Allah bagi Tuhan mereka. Situasi ini dilihat sebagai mencabar. Mauduk pidato yang seterusnya Seri Paduka dan Raja-Raja Melayu berperanan membawa hala tuju pembangunan agama Islam di Malaysia. Perkara yang berkaitan hal ihwal agama Islam adalah terletak secara eksklusif di bawah kuasa Sultan dan Yang di-Pertuan Agong Negeri yang tiada Sultan. Dewasa ini kita dikejutkan dengan isu penggunaan kalimah Allah. Terdapat agama lain memperjuangkan penggunaan kalimah Allah bagi Tuhan mereka. Situasi ini dilihat sebagai mencabar kesucian agama Islam. Majlis Raja-Raja dilihat antara institusi yang wajar memperjuangkan penggunaan kalimah ini. Keberanian seperti mempertahankan laungan azan tak kala masuknya waktu solat wajar diperjuangkan dengan penuh timbang tara. Hadirin dan hadirat sekalian, institusi raja-raja juga mempunyai kuasa mutlak dalam memperkenalkan pengisytiharan darurat seperti diperuntukkan perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Namun, pengisytiharan ini tidak semestinya mengikut nasihat Perdana Menteri. Baginda boleh menimbang tara untuk menolak jika permintaan Perdana Menteri tersebut berdasarkan kepentingan peribadi. Pasti hadirin dan hadirat sekalian tidak lupa kegawatan negara ketika berdepan dengan ancaman COVID-19. Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan negara dalam darurat bagi menangani permasalahan ini. Walaupun tahu rakyat sedikit menderita kerana terbatas pergerakannya, namun dalam kekalutan yang melanda pengisytiharan ini dilihat berjaya mengekang penularan COVID-19 di Malaysia. Warga Dewan tercinta, institusi beraja di Malaysia pada masa kini perlu dikekalkan dan dipelihara sebagai kesinambungan agama, budaya, adat resam dan cara hidup. Ini kerana kerajaan dan dasar boleh bertukar setiap 5 tahun. Namun sistem peraja yang diwarisi tetap kekal utuh sebagai pelindung dan pengekal identiti dan cara hidup walaupun kerajaan bertukar ganti di parlimen. Malahan institusi Raja-Raja Melayu sebagai satu institusi semak imbang terakhir kepada kuasa kerajaan dan Perdana Menteri kerana sejarah pernah membuktikan di serata dunia yang sistem demokrasi adalah terdedah kepada salah guna kuasa dan korupsi serta pemerintahan diktator akibat daripada pemusuhan kuasa yang mudah dibuat dengan memanipulasi pendapatan awam. Akhir kata dari saya, institusi raja, satu kuasa semak dan imbang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.